Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita belajar macam biasa. Okey, tapi kita takkan sambung bab keuangan. Okey, sebab bab keuangan ni susah untuk cikgu mengajar secara online. Okey, so cikgu skip bab keuangan, kita pergi kepada bab 5 iaitu bab persediaan menjadi usahawan. Bab ni mudah sikit. Okey. Jadi dalam bab ini apa yang akan kamu dapat adalah yang pertama, kamu boleh menjelaskan ciri-ciri kepribadian seorang usahawan, kekuatan diri seorang usahawan, menghuraikan faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan dan menerangkan apa kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya. Okey, jadi berniaga ni sebenarnya satu peluang kerjaya. Orang tanya cita-cita apa? Kita kata nak kerja cikgu, nak kerja doktor, nak jadi polis. Kita anggap semua tu kerjaya. Padahal berniaga juga adalah satu kerjaya. Dan kita akan tengok apa kelebihan apabila kamu memilih berniaga sebagai kerjaya kamu. Okey. Okey, ini peta konsep lah yang akan kamu belajar dalam bab ni. Okey, which is yang cikgu sebut tadilah, kamu akan belajar ciri-ciri kepribadian, kekuatan diri, kelebihan kalau kamu jadi seorang usahawan. Yang kedua, apa faktor yang menyumbang kepada kita untuk mula perniagaan. Dan yang ketiga, kelebihan memilih berniaga sebagai peluang kerjaya. Okey. Okey, so ini adalah contoh-contoh usahawan yang ada di Malaysia. Ada lagi lah usahawan yang latest, yang baru muncul tetapi yang masih belum diletakkan di dalam buku teks ni sebab buku teks ni diterbitkan pada tahun 2018. Jadi adalah nama-nama usahawan yang kita tak masukkan dalam ni. Okey, kita tengok yang pertama lah. Okey, sebenarnya usahawan yang pertama ni, Datuk Wira Dr. Maznah ni, dia ni selalu masuk TV3. Zaman-zaman cikgu sekolah dulu. Sampailah cikgu masuk U, dia masih ada. Selalu masuk. Lately sahaja dia jarang ke udara. Okey, so siapa dia ni? Dia adalah pengerusi eksekutif kumpulan Security Force. Security Force ni, kalau force ni dia keselamatan lah. Jadi dia adalah pengerusi eksekutif syarikat keselamatan. Okey, dan selalunya syarikat keselamatan ni lakilah yang menjadi peneraju. Tetapi Dr. Wira Dr. Maznah ni, dia mengambil cabaran, berani mengambil risiko untuk menceburkan diri di dalam bidang usahawan. Okey, so ini adalah ciri dia yang pertama lah. Dia berani mengambil risiko. Jadi apa itu berani mengambil risiko? Kita tengok. Okey, dia berani dan yakin untuk menghadapi ketidakpastian, membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk memajukan perniagaan. Bila kita nak buat keputusan, kita kadang-kadang jumpa satu jalan yang kita tak pasti. Okay, betul ke tak betul? Orang yang berani mengambil risiko dalam keadaan ketidakpastian, 50-50, tak tahu kalau buat ni berjaya ataupun tidak, dan dia berani buat juga, itu adalah ciri-ciri orang yang berani mengambil risiko. Okey. Kita tengok. Okey. Usahawan yang kedua. Okey, usahawan yang kedua ni adalah Puan Azian Mahmud. Okey, dia adalah pengarah urusan taharah global Sendirian Berhad. Okey, dan dia ni siapa? Dia ni adalah orang yang mencipta sabun untuk menyamak. Kan kalau kita nak samak, kita kena guna berapa air tanah dan juga satu nisbah air biasa kan. Jadi bila dalam keadaan lo ni, susah lah. Kita nak pergi korek tanah kat mana? Korek-korek pula detik kucing. Susah lah, tak sama macam dulu kan. Jadi dia ambil inisiatif ni untuk dicipta satu sabun yang kita boleh guna untuk samak rumah dan sebagainya. Tak gaduh dah pergi korek tanah dan sebagainya. Okay, so dia adalah seorang yang kreatif dan inovatif. Okey, apa itu kreatif? Apa itu inovatif? Okey, kreatif ni dia cipta sesuatu yang baru. Benda tu belum wujud dan dia cipta. Inovatif adalah
dia mengubah sesuatu benda yang sudah ada dan dia ubah jadi benda tu lebih baik. Itu ialah kreatif dan inovatif. Okey, kita tengok usahawan yang ketiga. Ini adalah Puan Zarinah Mohidin. Dia adalah pemilik Zarlis Events and Management Sdn Bhd, di mana dia pernah gagal dalam perniagaan lamanya. Dan dia terpaksa jual sayur dan surat khabar untuk kumpul modal kembali. Tetapi dia tabah. Lepas tu dia edar sendiri risalah perniagaan. Dia buat catering dari rumah ke rumah dan akhirnya dia kembali bangun dan berjaya. Okey, jadi apa itu tabah? Tabah ni dia tidak putus asa bila ada cabaran. Bila gagal, dia tak putus asa, dia bangkit kembali. Itu adalah ciri-ciri usahawan yang tabah. Okey, seterusnya adalah Datuk Yusof Haslam. Yang ni semua kenal lah. Gerak-gerak khas. Okey, asalnya dia adalah pelakon sampingan sahaja. Pelakon tambahan. Yang duk pi lalu lalang lah. Yang jadi pelakon yang tak menjadi watak penting pun. Tetapi apabila dia ada rasa yakin diri dan optimis, yakin, dia mulakan penerbitan perfilman. Jadi apa itu yakin diri dan optimis? Dia yakin dengan kebolehan diri dia. Yakin dengan kebolehan diri dia dan dia guna kebolehan tu untuk dia buat perniagaan yang dia ingin cuba. Okey. Seterusnya, Puan Faiza Baumi Said Ahmad, pengarah urusan syarikat Faiza Sdn Bhd. Okey, so Puan Faiza ni dia adalah pengasas syarikat Faiza yang kamu duk beli beras basmati lah apalah. Itulah pengasas dia. Dan dia ni pernah pergi dari satu kedai ke kedai lain untuk dapatkan respon sama ada beras dia tu orang beli ke tak. Jadi kalau ada respon yang positif, dia pun mohon lesen pemborong beras dan baru dia jual pelbagai jenis beras. Jadi dia adalah seorang yang berinisiatif dan bertanggungjawab. Apa maksud dia? Dia lakukan sesuatu benda dengan proaktif. Dia giat berusaha untuk bangunkan kehidupan diri dia. Orang yang sangat bersungguh-sungguh. Okey. Kemudian seterusnya adalah komitmen yang tinggi. Okey. Mereka adalah Anthony Tan dan Tan Hui Leng. Mereka adalah pencipta aplikasi Grab. Grab yang ni dah jadi Grab macam-macam kan. Grab Food lah, segala macam. Mereka ni lah adalah pengasas dia. Okey. Dan mereka ni bagi komitmen yang sangat tinggi. Mereka ni berhenti dari uruskan perniagaan family. Kemudian mereka ni tumpukan perhatian dengan perniagaan Grab. Okey. Dan okey. Jadi bila mereka committed, sekarang ni Grab telah beroperasi di negara Asia Tenggara. Perkhidmatan MyTaxi, Grab Car, Grab Share dan Grab Bike beroperasi di Vietnam, Jakarta dan sebagainya. So komitmen yang tinggi ni maksud dia apa? Dia menunjukkan komitmen dan keazaman yang tinggi. Dia sepakat dan dia sentiasa konsisten dalam menjalankan perniagaan dia. Okey. Seterusnya, ini adalah saudari Hazikah Nurul Huda. Dia ni OKU. OKU dia tak boleh berjalan. Dan dia ni kalau tak silap cikgu lah, tahun lepas dia ni ada viral ni. Viral Yaya orang panggil dia. Dan viral kisah pasal dia telah merampas suami orang. Kalau rajin-rajin nanti pun Google lah. Tapi benda ni tak ada kaitan pun dengan pembelajaran ni. Okey. So, dia ni OKU.
Dan apa yang dia buat? Dia jual kuih bulan. Okey, kuih bulan yang halal kepada pengguna Muslim. Jadi ini adalah ciri seorang yang pandai mengambil peluang. Okey, dia tahu orang Muslim ni ataupun Chinese Muslim Cina yang mungkin masuk Islam, kemudian dia teringin nak makan kuih bulan tak ada yang halal. Jadi dia ambil peluang ni, dia pasarkan kuih bulan yang halal. Maka perniagaan ni insya-Allah lah selalunya berjaya lah sebab benda yang orang tak buat lagi. Okey, so maksud pandai mengambil peluang ni, dia merebut peluang yang wujud daripada perubahan dalam persekitaran perniagaan. Bila ada berlaku perubahan, contoh macam sekarang, pandemik COVID-19, okay, orang tak boleh nak keluar. Orang yang pandai mengambil peluang dalam perniagaan, dia akan buat apa? Dia akan start PCOD, dia akan start buat perniagaan yang boleh hantar dari rumah ke rumah. Okay, so ini adalah seorang yang pandai mengambil peluang. Okay, kemudian, ni orang Kedah ni. Nur Amirah Maulad Abdullah, kedai dia dekat Sungai Petani, Elrah. Okey, so dia ni asal budak sekolah sains pokok senar. Dan dia muda lagi, bayar-bayar cikgu je. Okey, mempunyai semangat juang yang tinggi. Hala tuju untuk bergelar usahawan muda yang berjaya. Okey, dia jual apa? Dia jual baju lah, okey, fashion. Okey. So, dia adalah seorang yang berfikiran positif untuk berjaya. Okay, dia ada motivasi yang tinggi dan dia sentiasa berfikiran positif untuk selesaikan masalah. Okay, yang dekat bawah ni, yang ni Datuk Sani. Asalnya dia ni sebenarnya pelakon dulu. Lepas tu dia menyanyi dengan Izla Yusof. Tak sedap pun suara ni. Tapi dia ada buat satu syarikat bas. Okay. Bas Sani. Satu ketika dulu masa cikgu dekat opsi bas ni pernah aksiden teruk. Okey, sampai mati ramai. Memang ramai lah mati. Bas tu pun memang nampak macam tertelos lah, bas 2 tingkat. Dia di antara bas yang pertama yang buat bas 2 tingkat sebenarnya. Okey, tapi lepas tu dia bangun kembali di mana dia ada kebolehan menentukan visi dan misi. Okey. Bas dia lah ni ada ciri-ciri teknologi yang canggih, yang di antara yang terbaik di dunia. Jadi dia boleh tentukan apa visi dia, apa misi dia nak capai apa. Okey, dan dia memang capai. Okey, kemudian yang kat bawah ni, ini adalah selalunya glamour lah dia ni dalam bidang perniagaan di Malaysia. Okey, Tony Fernandez. Okey, dia adalah ketua pegawai eksekutif AirAsia, di mana pada satu ketika dulu dia ni adalah orang yang susah. Apa tagline AirAsia? Everybody can fly. Kenapa dia pilih yang tu? Sebab satu ketika dulu dia susah, dia tak boleh naik flight. Jadi dia biasa mak kat mak dia kata satu hari nanti dia akan pastikan semua orang mampu untuk naik kapal terbang. Sebab tu dia beli, Tony Fernandez ni dia beli AirAsia daripada Tajuddin Ramli dengan harga RM1 saja. Okey, Tajuddin Ramli ni orang kangkung, orang Luk Stak, orang Kedah lah. Okay, Tajuddin Ramli ni bila berlaku banyak hutang di AirAsia, maka dia terpaksa jual AirAsia kepada Tony Fernandez dan Tony Fernandez beli RM1 je, tapi dia kena bayar hutang-hutang yang ada lah. Okay, so bila Tony Fernandez beli, okay, apa yang dia nak buat? Dia memang nak buat AirAsia ni adalah syarikat penerbangan yang mampu untuk semua orang naik. Okey. Okey, jadi dia pun jual tiket dengan harga yang mampu bilik. Dengan cara apa? Dia cut lah kos. Dengan cara makanan dekat situ kena bayar asing. Kalau bawa beg lebih sikit kena bayar. Tapi apa matlamat dia? Dia nak orang mampu naik. Itu memang tercapai. Jadi dan dia berani untuk gagal. Dia berani jual harga tiket yang murah dengan dia cut kos yang macam tu. Okay, ini adalah ciri-ciri seorang usahawan, iaitu berani untuk gagal. Dia berani menghadapi kegagalan. Okay, kalau dia jual tiket murah, rugi, dia berani untuk hadap. Okey, seterusnya adalah... Okey, ini adalah Tuan Haji Burhanuddin. Dia adalah pemilik dan pengarah Les Kopak. Upin dan Ipin. Okey. Upin dan Ipin. Jadi dia ni adalah seorang yang mempunyai semangat sepasukan yang tinggi. Dia ada satu tim yang sangat baik dan tim dia ni bergerak
dengan bersama-sama. Okey, so semangat sepasukan ini mesti ada bagi setiap usahawan. Okey. Kemudian, ni siapa ni? Khairil Gibran Yahya. Dia adalah usahawan tani menyahut seruan kerajaan untuk memperkasa bidang pertanian. Okey, dan dia telah mengusahakan projek tanaman sayur-sayuran dan dia berdikari, dia tidak bergantung dengan orang lain. Dan akhir sekali ini adalah Vivi Yusof. Yang ni pun biasa juga terlepas kan. Dia tiba-tiba viral macam-macam lah yang kita dengar. Okay, Vivi Yusof ni dia adalah pengasas Dark Kosmetik, tudung dark semua dark, dan dia adalah mengasas laman web e-dagang iaitu Fashion Valley. Okay, dan dia adalah fleksibel. Okay, fleksibel ni dia fleksibel dengan gaya hidup rakyat Malaysia sekarang. Yang asalnya kita nak satu perkhidmatan beli belah yang sesuai dengan gaya hidup kita. Okay, so dia fleksibel lah. Fleksibel ni maksudnya dia boleh tukar cara. Kalau daripada dulu orang suka pilih dekat kedai, lalu ni orang suka benda tu mai dekat dia. Jadi dia buka laman web, klik sampai kat rumah. Okey, fleksibel lah. Ikut perubahan semasa. Okey. So ini adalah ciri-ciri yang perlu ada dalam seorang usahawan. Okey, ini adalah kekuatan diri usahawan. Okey, so kekuatan diri usahawan ni memang kita kena tahulah ada 5 kekuatan diri yang perlu usahawan ada. Okey, so kekuatan diri usahawan ni cikgu nak awak buat pembentangan. Okey. Bahagikan kepada 5 kumpulan. Okey, setiap kumpulan buat satu. Okey, jadi maksud apa? Setiap kumpulan yang ni cikgu nak kamu bentangkan dalam bentuk slideshow. Okey, awak buat satu slide saja. Satu saja, satu kumpulan satu nah. Dan kamu akan bentang dalam voice chat Telegram nanti. Okey, ada 5 kumpulan. Satu kumpulan ambil satu. Okey, ni tugasan untuk next class. Okay, dan tugasan untuk next class sekali satu lagi adalah okey, kita nak buat soalan. Okey, soalan objektif. Okey, soalan 1. Okey, sampailah soalan 3 sahaja. Soalan 151. Kemudian muka surat 155. Okey, soalan 1, soalan 2. Okey. Itu sahaja. Okey, yang ni kita akan bincang minggu depan. Yang akan kita buat dalam minggu ini, hari Rabu, adalah pembentangan dalam bentuk slide, buat slide dan voice chat Telegram. Okey, pada muka surat kekuatan diri usahawan. Okey, cikgu tak mau baca lah, cikgu nak kamu terang cerita macam kamu cerita kat kawan. Okey? Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.